Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Kementerian Sumber Manusia sedia mengambil tindakan sekiranya terdapat laporan berhubung isu pekerja asing yang didakwa menganggur di negara ini. Menteri Steven Sim bagaimanapun berkata laporan rasmi perlu dibuat dan disokong dengan fakta serta bukti. Pertubuhan Kebangsaan Agensi Perkhidmatan Swasta Malaysia pada Isnin lepas mendakwa terdapat 500,000 pekerja asing yang menganggur. KSM juga bakal memperincikan isu berkenaan dalam mesyuarat bersama Kementerian Dalam Negeri pada 16 Januari depan. Keperluan itu penting bagi mencapai kata sepakat menyelaras dasar dan pengurusan berhubung isu pekerja asing yang didakwa dieksploitasi di Malaysia. Polis telah mendapatkan keterangan 7 individu berhubung kes khianat api di kediaman Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Kuham di Taman Semarak Jaya, Air Tawar semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri bagaimanapun berkata tiada tangkapan dibuat setakat ini. Kenyataan memaklumkan polis juga memantau dan meningkatkan rondaan di kawasan kediaman Ahli Parlimen itu. Dalam insiden awal pagi semalam, rumah Ahli Parlimen itu dipercayai dilontar dengan molotov koktail yang menyebabkan kebakaran yang memusnahkan sebuah kereta miliknya, manakala 2 kenderaan lagi mengalami kerosakan. Kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan dalam kurungan khianat dengan api. Suruhanjaya Tenaga ST mendapati sebuah stesen pengecas elektrik EVCS yang terbakar pada 31 Disember di Johor beroperasi tanpa lesen. ST memaklumkan aktiviti pemasangan EVCS perlu dilaksanakan dengan lesen yang sah daripada ST mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 dalam kurungan Akta 447 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Dalam kejadian itu, sebuah kenderaan hangus ketika sedang dicas. Insiden turut memusnahkan kira-kira 20% daripada kemudahan bahagian pengecasan kenderaan elektrik di premis tersebut. ST memaklumkan tiada laporan melibatkan kecederaan terhadap individu atau anggota bomba. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Pihak bertanggungjawab akan dipanggil untuk membantu siasatan. Perkembangan banjir di Johor, 2 PPS ditutup berikutan cuaca yang semakin baik dan 45 PPS masih beroperasi menempatkan 6,932 penduduk terjejas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 2 jalan di Kota Tinggi termasuk Jalan Tun Sri Lanang, Jalan Mawai Lama ditutup untuk semua kenderaan. Begitu juga Jalan Tanah Abang, Mersing serta lingkaran Kahang Keluang, manakala Jalan Tun Sri Lanang dan Jalan Kota Tinggi Keluang dibuka untuk kenderaan ringan. 61,466 penduduk Kedah telah mendaftar dan mengemaskini sistem padu hingga tengah malam tadi. Angka itu masih rendah iaitu hanya 4% daripada jumlah keseluruhan. Kira-kira 1.5 juta penduduk Kedah yang layak berbuat demikian. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kedah optimis angka berkenaan dapat ditingkatkan dengan pelbagai langkah dan usaha bersepadu bagi menggalakkan pendaftaran. Pengarahnya Nadia Marzuki berkata ketiadaan kemudahan internet dan tidak mendapat maklumat yang jelas dan tepat berkaitan padu menyebabkan ramai penduduk masih belum mengemaskini sistem padu. Ketika ini, 12 pusat ekonomi digital PEDI di setiap daerah digunakan sebagai kaunter fizikal padu. Selain itu, pengemaskinian padu juga boleh dilakukan di Ibu Pejabat Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kedah di Wisma Persekutuan Alustar dan pejabat operasi jabatan itu di Langkawi dan Sungai Petani. Sedikit perkembangan luar negara, Alaska Airlines mengumumkan pembatalan semua penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX 9 sehingga Sabtu. Pengumuman itu dibuat sementara menunggu dokumentasi daripada Boeing dan pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat untuk memudahkan pemeriksaan ke atas pesawat 737-9 MAX. Ia susulan insiden panel tingkap kabin pesawat tercabut Jumaat lepas. Kenyataan memaklumkan setakat Rabu pagi, syarikat penerbangan itu telah memutuskan untuk membatalkan semua penerbangan pesawat 737 MAX 9 sehingga 13 Januari. Pada Sabtu, pihak berkuasa juga telah mengeluarkan larangan sementara untuk kira-kira 171 pesawat Boeing 737 MAX 9 bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan dijalankan. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.